Bertemu kembali. Sebagaimana yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Belanjawan 2023 memperuntukkan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, RM99 bilion bagi belanja pembangunan. Dan bagi mengulas lanjut mengenai pembentangan Belanjawan 2023, bersama-sama saya di studio ketika ini Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan. Selamat datang Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua penonton Bernama TV, saya mengucapkan selamat malam dan juga kepada saudara Diah. Ya. Saya baru sampai ni daripada Parlimen. Selesai tadi pukul 6 suku. Lepas itu dapat berbual dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bersembang dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid, Kak Wan ataupun isteri Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen pun ada, bersama dengan speaker. Alhamdulillah dapat menyelami lagi dengan lebih lanjut perkara tentang belanjawan. Ya. Datuk Seri, kita lihat belanjawan kali ini adalah satu perkara yang cukup dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat selepas kerajaan perpaduan menjadi kerajaan persekutuan di Malaysia ini. Dan berdasarkan kepada apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, mungkin Datuk Seri boleh bagi sedikit gambaran keseluruhan ataupun overview belanjawan ini dari ringkasannya dari segi rang undang-undang tersebut, Datuk Seri. Ya, banyak angka-angka ni dan tentunya angka-angka itu memberikan makna yang tersendiri pada setiap angka. Di tangan saya ni, ini buku yang orang di luar tak ada, tapi kita ada, iaitu ahli-ahli Parlimen maksud saya. Apakah tajuk buku ni? Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023. Tebal, beratus-ratus muka surat. Dia ni 502 muka surat. Ini satu buku yang tebal, dalamnya banyak tentang belanjawan Malaysia Madani ni. Yang ini pula tinjauan ekonomi, fiskal dan anggaran hasil yang terkini. Jadi ini satu lagi buku tebal juga dan segala angka-angka ada belaka dalam tu. Yang di luar sana tidak mengetahui apakah di sebalik melaksanakan dan menyiapkan belanjawan. Dia mengambil masa yang panjang, tapi kita ada masa yang singkat. 19 hari bulan 11 ya, kita pilihan raya 23 tak silap saya, 19, 20, 21, 22, 23, 5-6 hari lepas itu baru Perdana Menteri mengangkat sumpah pada bulan 11. Kami ada lebih kurang sebulan setengah untuk menyiapkan belanjawan ini. Dan antara perkara yang saya sendiri telah terlibat ialah bertemu dengan 8 kumpulan yang berbeza atas 8 tajuk yang berbeza. Dalam setiap tajuk apa yang kita panggil sebagai dialog belanjawan itu, dalam setiap tajuk, katalah tajuk kos sara hidup, ada 30-40 orang datang. Dalam masa 2 jam mereka memberikan pandangan-pandangan. Jadi itu satu tajuk baru ya. Belum tajuk pendidikan, kesihatan, pertahanan, luar bandar, kemiskinan ya, pelaburan, macam-macam tajuk yang kita ada, 8 di tangan saya, berhadapan dengan ratusan mereka yang memberikan pandangan. Pegawai mencatat yang mana patut, yang mana elok kita masukkan dalam bajet hari ini. Ada ratusan touch points untuk bajet ini. Dan ada di tangan saya ini segala touch points ya. Begitu banyak sekali perkara yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Tidak terhafal semuanya. Walaupun begitu, kita letak teras-teras yang tertentu untuk bajet ini. Teras pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Itu teras pertama. Teras kedua, reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Dan teras ketiga, menegakkan keadilan sosial untuk merapatkan kesenjangan. Jadi daripada 3 teras yang saya sebutkan itu dipecahkan kepada 12 inisiatif ataupun 12 ikhtiar. Jadi sebagaimana yang dia sebut tadi, 388.1 bilion ringgit
289 bilion ringgit untuk mengurus, dan belanja pembangunan ada yang terbesar dalam sejarah. 99 bilion ringgit. Tahun lepas belanja pembangunan 71 bilion. Untuk bajet 2022 71 bilion pembangunan, tapi tahun ini pembangunan 99 bilion ringgit. Sebelum ni 50, 60, 70 saja bilion ringgit untuk pembangunan, tapi ini yang tertinggi dari segi dipanggil DE ataupun Development Expenditure. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan itu cukup signifikan lah, ketara ya Datuk. Kan Datuk tadi ada menyebut bagaimana dalam penyediaan bagi belanjawan kali ini Datuk telah bertemu dengan pelbagai kumpulan yang mana mereka memberikan touch points apa yang paling penting perlu dimasukkan dalam belanjawan. Dan saya kira dengan pelbagai isu yang dibincangkan tu, mungkin juga kita ada membincangkan berkenaan dengan keinginan rakyat sebelum ini yang bercakap berkenaan dengan mengeluarkan KWSP itu Datuk. Dan salah satu sorotan yang cukup saya rasa agak penting dalam belanjawan sebentar tadi yang mana ada menyentuh untuk menambahkan caruman RM500 kepada pencarum yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 di dalam KWSP itu. Mungkin Datuk boleh huraikan sedikit. 4 kali telah dikeluarkan KWSP ini. iCitra, iSinar, lepas itu ada pengeluaran khas, dan jumlahnya dia ialah 145 bilion ringgit. Banyak tu melibatkan 7 ke 8 juta pencarum KWSP daripada 13 juta pencarum KWSP. Jadi akibat daripada pengeluaran 4 kali itu, maka apa yang akhirnya kesannya ialah pengurangan terhadap simpanan. Dan di antara perkara yang saya pernah sebut dari Dewan Rakyat, kalau kita melihat median, ini bell curve, kalau belajar belajar matematik tambahan tu, bell curve median itu di tengah. Untuk kaum Melayu tinggal 5,500 sahaja simpanan. Untuk bumi putera lain selain daripada Melayu tinggal 3,300. Jadi terlalu sedikit setelah dikeluarkan 4 kali itu. Oleh itu untuk kita menambah, ada 2 pengumuman tadi. Yang pertama ialah pengumuman caruman sukarela daripada RM60,000 dinaikkan kepada RM100,000 hadnya. Jadi kita boleh, sama ada kita pegawai kerajaan, sama ada kita kerja sendiri, sama ada kita di sektor formal ataupun informal, kita boleh menambah caruman secara sukarela dalam KWSP tanpa pemotongan gaji. Katalah kita nak gaji kita tidak ada KWSP sebelum itu, katalah kita pekerja kontrak, tak ada KWSP, ada sebahagiannya tak ada KWSP, kerja informal, sektor informal tidak ada KWSP, yang mana ada pencen tak ada KWSP, mereka nak masukkan dalam apa yang dipanggil sebagai caruman sukarela, maka kita naikkan daripada 60,000 had kepada 100,000. Itu satu. Satu lagi ialah sebagaimana yang diumum bahawa kita nak bagi RM500 kepada mereka yang mempunyai simpanan 10,000 dan ke bawah. Jadi ini untuk satu galakan lah, supaya mereka boleh menambah lagi simpanan, dan kita jangan fikir hanya untuk mengeluarkan, kerana pengeluaran ini di negara seperti Chile, Australia yang sebelum ini membenarkan pengeluaran ketika COVID, mereka juga telah berhenti memberikan kebenaran pengeluaran itu. Dulu kita ada masa COVID, kita panggil moratorium daripada membayar pinjaman balik kan. Beberapa bulan tak perlu bayar, bukan Perkara itu pun dah diberhentikan sekarang. Dulu kita ada subsidi upah pada majikan-majikan. Perkara itu pun sudah diberhentikan sekarang. Sebab apa yang kita buat itu khusus untuk menangani COVID. Apabila COVID dah hampir selesai, maka kita berhentilah untuk mengeluarkan. Kalau tidak, simpanan hari tua. Bukan begitu KWSP ni. Betul. Simpanan itulah fungsinya. Fungsinya adalah simpanan hari tua. Memang betul itu duit kita. Tetapi kita perlu menyimpan untuk hari tua. Katalah kalau kita pencen 55 atau 60 pencen. Umur rakyat Malaysia ni dah jangka hayatnya oleh kerana pemakanan bertambah baik, kesedaran kesihatan bertambah baik, lepas itu macam-macam vitamin, lepas itu hospital dan sebagainya bertambah baik. Umur kita sekarang ni purata 74 tahun. Jadi bagaimana kita nak ada pencen
Apabila kita umur 60 sehingga 74, 14 tahun itu. Kalau umur lagi panjang, lebih daripada itu, bukan? Betul. Bagaimana kita nak menyara hidup kita kalau kita tidak ada simpanan yang cukup untuk masa itu. Betul. Jadi inilah yang diminta oleh kerajaan. Kita tahu kalau boleh semua orang nak keluar lagi kan. Tapi minta maaf lah, kita tak boleh untuk melaksanakan perkara itu. Kita kena fikir masa depannya nanti, Ya, apa yang akan betul, berlaku betul. selepas kita dah pension nanti, ya Datuk Ya, Sri. betul. Baik, Datuk Sri, bercakap juga dengan bantuan untuk rakyat ni. Sejak daripada zaman kita dilanda COVID lagi, mana ketika itu kita tahu bagaimana rakyat cukup terkesan. Ada satu golongan yang mereka rasa mereka agak terpinggir daripada menerima bantuan ataupun insentif kerajaan, iaitu golongan M40. Dan dalam belanjawan kali ini, apa yang ada untuk golongan M40 ni, Datuk Sri? Ada disebut secara khusus untuk M40 oleh Perdana Menteri petang tadi, iaitu menurunkan kadar cukai pendapatan sebanyak 2 mata peratusan. Apabila kita turunkan cukai pendapatan sebanyak 2 mata peratusan itu, maka golongan M40 ada lebihan pendapatan sekitar RM1,300 untuk mereka guna untuk tujuan apa-apa yang mereka inginkan. Selain daripada itu, M40 juga tentunya terlibat dalam meminimumkan beban kos sara hidup, apa perkara yang diumum oleh kerajaan, sama ada bantuan-bantuan atas nama Payung Rahmah misalnya, sikit sebanyak kemungkinan sebahagian pada mereka boleh menerima. Selain daripada itu, seperti keperluan asas berkualiti misalnya, mereka juga menggunakan. Dari segi internet dan sebagainya, mereka juga menggunakan. Jadi agenda digital yang kita ingin lakukan itu, mereka juga yang terlibat. Anak-anak mereka sekolah dapat RM150. Walau RM150, tetapi nilainya 800 juta. Betul. Kalau dikumpul 5.5 juta rakyat yang dapat RM150, dan kita tidak memisahkan anak M40, B40, semua sekali dapat. Dan perkara itu telah pun diberikan. Jadi kalau nak dikira, banyak jugalah. Betul. Jadi kalau kita lihat belanjawan kali ini, dia tidak hanya menumpukan kepada sesuatu golongan sahaja, tetapi juga semua akan menerima manfaat daripada belanjawan yang baru sahaja dibentangkan sebentar tadi. Baik, selepas ini kita nak menyentuh pula dengan golongan B40, apa yang mereka boleh dapat daripada belanjawan yang baru sahaja diumumkan petang tadi. Tetapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi dalam Buletin Bernama, dan ketika ini kita membincangkan berkenaan dengan belanjawan yang baru saja dibentangkan oleh Perdana Menteri petang tadi. Dan sebelum berhenti rehat, kita ada menanyakan kepada Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, berkenaan dengan apakah bantuan yang diberikan kepada golongan M40. Tetapi kita jangan lupa juga, golongan B40 pun menantikan apakah yang mungkin mereka perolehi daripada belanjawan yang dibentangkan petang tadi. Jadi Datuk Seri mungkin boleh huraikan apakah jenis-jenis bantuan yang akan diberikan kepada golongan B40 ini, Datuk Seri? Bertemu kembali. B40 ni tentulah banyak macam-macam. Dia terkait dengan apakah pekerjaan mereka. Jika mereka pesawah, jika mereka pekebun getah, ada bantuan-bantuan yang tertentu. Sebagai contoh, untuk musim tengkujuh, 380,000 pekebun kecil getah, RM256 juta. 200 bulan dalam tempoh 4 bulan. Sebelum ni 3 bulan, kita lanjutkan tempohnya kepada 4 bulan. Kemudian pesawah padi, jumlahnya ramai juga, 240,000 pesawah padi. Dan mereka ini akan dapat 200 bulan bagi tempoh 3 bulan, 228 juta. Itu baru lihat dua pekerja, iaitu pekerjaan pesawah padi dan juga pekebun getah. Dan tentunya nelayan masih lagi diteruskan. Apa yang penting pada pandangan saya lah, kali pertama satu ikhtiar yang cukup, iaitu kita ingin menoktahkan kemiskinan tegar. Ada 130 ke 140 ribu keluarga miskin tegar ni, dengan pendapatan 1,300 lebih kurang seisi rumah. Mereka akan diberikan apa yang dipanggil sebagai inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR, dan ini akan diuruskan oleh Kementerian Ekonomi. Bagaimanakah kaedah inisiatif pendapatan rakyat itu, kita tunggu pengumuman-pengumumannya, pendetailannya akan diberikan.
Dan kita tidak mahu ada lagi walau satu keluarga yang miskin tegar di negara kita ini. Di negara kita untuk tahun ini. Saya rasa itu di antara arahan yang cukup hebat. Betul. Yang disampaikan oleh Menteri Kewangan petang tadi. Kami di Barisan Nasional pernah menyebut bahawa kita ingin tamatkan kemiskinan. Itu 2208 pendapatan, RM2,208 pendapatan. Mana-mana keluarga yang tidak sampai 2208, maka kita tambahkan setiap bulan ke dalam akaunnya. Tetapi mungkin itu melibatkan belanja yang agak besar. Maka kita bermula dengan kemiskinan tegar RM1,300 untuk ketua isi rumah KIR ini. Kita nak hapuskan perkara itu dengan apa yang dipanggil inisiatif pendapatan rakyat yang akan diumumkan. Dengan lain perkataan, tidak ada lagi miskin tegar di negara Malaysia pada tahun ini, hujung tahun selesai isu miskin tegar ini. Jadi itu adalah satu komitmen yang cukup tegas kepada kerajaan. Ini hebat lah, ini kata orang tu. Kalau saya nak single out satu perkara yang amat menyentuh jiwa rakyat daripada seorang pemimpin yang telah berjuang tentang kemiskinan ini, Datuk Seri Anwar, inilah perkaranya. Menghapuskan secara total, menoktahkan kemiskinan tegar. Dan ini pastinya akan membantu ramai rakyat kita yang ketika ini berada dalam golongan miskin tegar itu. Ya, betul. Datuk, kita lihat juga dalam setiap tahun dalam belanjawan, kerajaan akan memberikan fokus kepada PMKS. Kerana kita tahu PMKS ini bukan sahaja akan membantu rakyat ini untuk menjana pendapatan, malah untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Bagi belanjawan 2023 pula, apa yang boleh diperolehi oleh PMKS di negara kita ini, Datuk Seri? Banyak, betul. Sebagai contoh, potongan cokai. PMKS ini perusahaan mikro kecil sederhana. Betul. Jumlahnya ada lebih kurang 1 juta. Lebih kurang. Dan daripada 1 juta tu lebih kurang 800,000 yang mikro. Mikro ni apa? Turnover pendapatan setahun 300,000 dan ke bawah ringgit. Dan pekerjanya 5 orang dan ke bawah. Banyak segala perusahaan-perusahaan begini, sama ada kedai runcit, sama ada kilang kecil, ya, sama ada perusahaan jahitan, sampailah ke kerepek, keropok, kicap. Begitulah PMKS ini. Kadar cukai 150,000 pertama, 17% turun kepada 15%. Itu sebagai contoh. Lepas itu ada banyak macam-macam usaha. Kalau mereka menjaja, ada peruntukan puluhan juta untuk membaiki premis perniagaan mereka, itu hanya di Dewan Bandar Kuala Lumpur. Belum lagi secara luar bandar, di luar bandar, ya. Kemudian MARA, MyKios, KPT, Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan, itu je 50 juta. Dewan Bandaraya tadi 30 juta. Kemudian penyewaan usaha putra dengan PUNB 50 juta. Kemudian paling banyak sekali ialah 40 bilion ringgit segala bentuk pinjaman yang pelbagai, daripada pelbagai bank, BSN, Tekun, Bank Negara, permodalan semula, pertanian, pemakanan, pendigitalan, macam-macam. Saya kira selain daripada kita nak mensifarkan kadar kemiskinan tegar, perkara utama lagi dalam belanjawan ini ialah tentang PMKS, bagaimana kita nak meningkatkan keupayaan perusahaan mikro kecil sederhana ini ke tahap yang kecil, lepas tu daripada kecil pada sederhana, sederhana pada besar, tetapi bermula dengan segala jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan, sama ada dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk grant. Pergilah periksa kita punya bajet ini, www.mof.gov.my. Itu satu laman web. Satu lagi ialah budget, budget.mof.gov.my. Di situ ada segala jenis perkara-perkara yang telah diungkapkan oleh Perdana Menteri petang tadi. Baik, jadi kepada PMKS di luar sana mungkin boleh layari laman web yang telah pun disebut oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi. Dan kalau kita lihat juga, amat penting sebenarnya untuk kita membantu PMKS ni, kerana bukan saja kita nak membantu mereka menjana pendapatan, tetapi juga melalui penjanaan pendapatan itu akan membantu ekonomi negara kita, Datuk Seri. Ya, betul. Datuk Seri, tadi selain daripada komitmen kerajaan untuk menjadikan miskin tegar di negara kita ini berstatus sifar, ada satu lagi yang cukup menarik perhatian saya, iaitu dari segi projek prasarana rakyat, yang mana Perdana Menteri menyebut bahawa beliau mahu agar
dengan kadar segeranya pembaikan bagi 400 klinik daif dan 380 sekolah daif ini diselesaikan pada tahun ini juga dengan memberi peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan komitmen kerajaan ini, Datuk Seri. Ya, kita ada 10,000 sekolah. Daripada 10,000 sekolah itu ada 380 sekolah yang Daif. cukup daif, sama ada di Sabah, Sarawak atau sebahagian di Semenanjung. Jadi tak kira sama ada di sekolah Cina, SJKC, SJKT atau sekolah kebangsaan. Semuanya itu ingin diperbaiki. Ada bumbungnya rosak, ya, ada tandasnya tidak elok, ya, ada catnya terlalu usang misalnya, ada jerlus kerana mungkin tanahnya gambut dan sebagainya. Memang ia berlaku di tempat saya sendiri, misalnya di kawasan Parlimen Pontian juga ada perkara begitu. Jadi kita perlu selesaikan untuk membaiki. Kemudian selalu sahaja kita sebut mengenai sekolah daif. Dalam satu pertemuan dengan Perdana Menteri, saya kata, Datuk Seri, bukan hanya sekolah yang daif ini, klinik juga daif. Maka tersenarailah 400 klinik daif. Kalau kita pergi kampung-kampung, ada klinik itu daripada kayu lagi. Masih lagi kayu. Masih kayu. Dan kesian kita melihat ada 2-3 orang hospital assistant di situ yang membantu kadang-kadang ibu mengandung, segala urusan-urusan pesakit luar di kampung-kampung tu yang perlu diperbaiki. Jadi selalu sebut sekolah daif, tapi klinik daif, klinik desa yang daif juga banyak. Tapi pada ketika yang sama, 26 buah hospital akan baik pulih. Yang menariknya, ada pembesaran 3 hospital akan dibesarkan. Hospital Jelebu, tadi pegawai saya ada sebut, Dr. Ruzul, dia kata memang daif betul hospital Jelebu tu, maka akan diperbesarkan. Lepas tu seorang pegawai khas saya nama Ustaz Fauzi, Datuk Fauzi, dia kata Pontian, Pontian itu tempat saya lah. Betul. Hospital 1 abad. 100 tahun hospitalnya. Saya bertemu dengan Perdana Menteri, saya kata, Datuk Seri, tolonglah bantu hospital Pontian. Dia kata, Pontian tak ada hospital? Tak ada, Datuk Seri, tapi umur dah 100 tahun. Jadi dalam teksnya dia sebut 1 abad. Ini tadi apabila disebut pembesaran hospital Pontian, adalah kawan-kawan saya di Parlimen, dia menyahut, wah, dia kata, Timbalan Menteri dapat hospitalnya diperbesarkan. Jadi itu satu lagi hospital pembesaran di Kuala Kangsar. Jadi ini antara prasarana selain daripada jalan dan sebagainya itu. Baik, tapi dari segi komitmennya untuk menyiapkan tahun ini juga untuk projek daif itu, adakah ia mampu dicapai, Datuk Seri? Akan ada satu jawatankuasa khas mengenai pemantauan bajet, bukan hanya di Kementerian Kewangan tetapi juga di kementerian masing-masing. Selalunya apa yang berlaku, kalau kita tidak menghabiskan peruntukan itu, dia perlu diserah balik kepada Kementerian Kewangan. Tetapi kementerian yang menyerahkan balik peruntukan dianggap sebagai kementerian yang tidak cekap. Jadi dia kena guna KSU-nya, ketua pengarahnya, pengarah-pengarahnya perlu bergerak segera untuk memastikan segala tendernya dibuat dengan segera mengikut peraturan. Ini bukan tender runding terus ni. Betul. Ini tender terbuka dengan pantasnya, apa yang boleh dipercepatkan. Jadi kita memerlukan perkara ini dilaksanakan segera sebelum berakhir bulan 12 tahun ini. Hendaklah segalanya itu siap dan tidak ada lagi orang yang miskin tegar di seluruh negara Malaysia. 380 sekolah daif, 400 klinik desa daif hendaklah selesai diperbaiki. Jadi ini bermakna juga adalah macam sekiranya satu tekanan halus kepada pihak kementerian ini untuk menyelesaikan projek itu dalam tahun ini juga. Kerana kalau tidak nanti mereka akan digelar sebagai kementerian yang tidak cekap seperti mana yang Datuk Seri sebut. Betul. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat juga belanjawan yang diumumkan Perdana Menteri kali ini dia sedikit lebih tinggi, iaitu 15.8 bilion ringgit. Jadi dengan adanya peningkatan ini, bagaimana Datuk Seri melihat peruntukan ini secara keseluruhannya, Datuk Seri? Dengan lain perkataan, bagaimana mencari duit. Ada diumum cukai baru, antaranya ialah cukai untuk nikotin bagi vape dan juga rokok elektronik. Saudara dia isap rokok? Tidak. Vape
jarang-jarang, tapi salah seorang lah. Saya vape tidak, rokok tidak. Jadi minta maaf lah kepada siapa yang merokok dan yang vape ini. Tapi saya rasa mungkin itu juga akan membuatkan saya untuk kurang selepas ini kerana dah naik cukai kan Datuk Seri? Ya, kemungkinan kita akan dapat 900 ke 1 bilion cukai vape ini, tak silap kiraan yang telah diberikan. Pada ketika yang sama kita juga ingin memperketatkan segala kebolosan hasil cukai ini. Rokok sahaja kebolosannya, rokok yang tidak bercukai yang bolos ini 5 bilion lebih kurang. Jadi kalau 5 bilion itu dapat diperolehi, vape dapat 1, ya dah 6 kan. Lepas itu kita usaha lagi untuk apa yang disebut sebagai pematuhan secara sukarela. Dan kalau kita patuh membayar secara sukarela, kita tak bayar sebelum ini sehingga ada tarikhnya, tidak akan dikenakan denda. Itu satu perkara yang cukup baik yang perlu dibuat oleh agensi di bawah kami, Lembaga Hasil Dalam Negara Malaysia, LHDNM. Jadi apabila mereka pergi sukarela mereka mendeklar tentang cukai, segala halangan tentang apa yang dipanggil sebagai denda dan sebagainya tak ada dalam tempoh yang tertentu ini. Jadi insyaAllah kita boleh menambah beberapa bilion ringgit lagi daripada usaha dan ikhtiar itu. Selain daripada itu, apabila kita melaksanakan tender secara telus ini, iaitu tender terbuka, kita boleh menjimatkan beberapa bilion lagi. Jadi beberapa bilion dicampur-campur, jadi cukuplah untuk kita belanja tahun ini. Okey. Baik. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit saja Datuk harapan daripada pihak kerajaan berkenaan dengan belanjawan ini kepada rakyat kita di luar sana. Yang dipanggil ialah belanjawan madani. Madani ini maksudnya ialah negara yang bertamadun tinggi dan punya nilai-nilai mulia yang tinggi. Antaranya mampan, hormat, ya, sejahtera, ihsan, itu daya cipta, itu antara nilai-nilai 6 nilai utama dalam madani ini, MADANI ini. Nilai-nilainya ada 6 yang utama. Dan harapan kita ialah supaya kita ni maju, bukan hanya maju dari segi kebendaan, tapi maju juga kerohanian dan juga maju dari segi pemikiran. Apa yang kita harapkan, trust budget ini akan dapat dilaksanakan. Sebagaimana contoh, bagaimana kita menarik rambut dalam tepung, tepung tidak terburai, rambut tidak putus. Satu naskah Al-Quran dibakar di Sweden, kita akan sebar 1 juta Al-Quran ke seluruh dunia. Itu kaedah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan kita juga akan menyebarkan Al-Quran terjemahan Sweden, 20,000 naskah dihantar ke negara Sweden supaya mereka boleh memahami kandungan isi Al-Quran. Dan 10 juta ringgit akan diberi kepada Yayasan Restu, yang mana saya juga sikit sebanyak terlibat dalam pembangunan Al-Quran Mushaf Malaysia di Yayasan Restu, Nasrul Quran Precinct 14 Putrajaya itu yang dilawati oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Jadi kaedah madani itu kaedah madani. Kita bukan membakar kitab-kitab mereka, betul, tapi kita menyebar kitab kita. Jadi ini hasrat Perdana Menteri yang kita harap dalam kerajaan perpaduan, maka kita boleh berjaya insya-Allah. Tadi pihak pembangkang, 74 orang pembangkang, kita 148, mereka berpakaian putih. Mungkin mereka ingin menunjuk mereka bersih lah kononnya. Tapi putih juga mengangkat bendera putih kan. Pengakuan kalah mereka 2/3 majoriti di parlimen itu cukup besar. Maknanya dia 148 kerusi, 2/3. Sudah lama kita tidak dapat 2/3 ini sejak tahun 2004. 2008 tidak, 13 tidak, 18 tidak, 22 baru dapat. Maka kali ini berhentilah kita bercakaran dari segi politik ketidakstabilan jatuh-menjatuh ini. Biarlah kita berikan kerajaan perpaduan ini satu tempoh yang cukup untuk berkhidmat pada rakyat di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, bawah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ya, di bawah Datuk Seri Fadilah, dua timbalan Perdana Menteri yang membantu selain daripada menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri. InsyaAllah kita berusaha untuk mewujudkan Malaysia madani, aman, makmur, damai insyaAllah. Baik, fokusnya adalah untuk rakyat itu sendiri. Ya, betul, baik. Betul.
Kita sebenarnya sudah pun tiba di akhir rancangan, tapi apa yang paling penting untuk kita memahami bahawa belanjawan yang dirancang oleh kerajaan ini bukan sahaja untuk membantu rakyat dan juga perancangan-perancangan dari segi pembangunan, tetapi apa yang paling penting ialah di akhir nanti apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini adalah untuk membantu kehidupan rakyat kita sendiri. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Ahmad Maslan kerana sudi bersama dengan Bernama TV. Ini catatan tadi. Ini catatan yang dibuat diberi oleh Datuk Seri. Catatan di sini. Tapi di bawah catatan tu ada pantun. Okey, mungkin Datuk Seri boleh sampaikan original pantun yang baru pantun siap. original. Okay. Kali pertama dituturkan ya. Bunyinya begini. Sungguh elok membaca hikayat. Jadi bicara sepanjang umur. Belanjawan untuk semua rakyat agar negara maju dan makmur. Baik, itu dia untuk negara maju dan makmur. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami dan kita akan berakhir di sini. Teruskan kesediaan anda bersama Bernama TV sehingga kita bertemu lagi. Saya Diah Muhammad Jaiz. Jumpa lagi.